Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي وقريتي رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. قال مصنف رحمه الله تعالى wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Sambungan kita pada muka surat 757, iaitu tajuk besarnya berkenaan dengan hukum hakam mas kahwin. Jadi kenyataan yang ke-1 hingga ke-6 telah kita baca. Kita tengok pula malam ni sambungannya kenyataan yang ke-7 ke-8 berkenaan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan mahar ataupun mas kahwin. Yang ke-7 di situ muka surat 757, yakni menyegerakan atau menangguhkan mas kahwin. Kata musannaf di situ menyegerakan atau menangguhkan mas kahwin. Apa hukum dia kita nak menyegera ataupun nak menangguhkan mas kahwin ni? Dari segi hukum dia boleh ke tak boleh? Yang mana lebih afdal? Baik, kata musannaf di situ tidak disyaratkan menyegerakan pemberian mas kahwin. Makna tidak jadi hukum wajib nak kena segera bagi. Artinya boleh tangguhlah. Tidak disyaratkan menyegerakan pemberian mas kahwin. Bahkan sah hukumnya dengan menyegerakan kesemua jumlah mas kahwin sebelum berlakunya persetubuhan. Maksudnya menikah dah. Sebelum berlakunya persetubuhan malam pertama ke malam ke berapa ke, suami itu serah bagi habis. Yang tu yang biasanya kita amalkan pun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berkahwin dulu-dulu ni memang macam tu pun kita buat. Kita akan bagi terus mas kahwin tu. Sebab tu saya sendiri sebagai pengalamannya, lepas akad ni saya nanti terang tentang talak dan sebagainya lebih kurang, khuluk apa semua tu, talak bain sughra, bain kubra dah apa lebih kurang, untuk pengantin tu lebih bertambah ilmu. Walaupun dia dah pergi kursus apa semua, dia belajar lah, tapi mengapi sekali ni lupalah, kan tak? Jadi kita tolong refresh balik dekat dia. Selesai semua sah selera dengan tanda tangan apa semua selesai, saya akan suruh pengantin laki-laki tu bersegera. Bersegera apa? Ambil duit mas kahwin ataupun mahar itulah, tak kira lah dalam bentuk duit ke ataupun dalam bentuk barang kemas ke, apa saja yang dia dah berhajat untuk bagi sebagai pemberian mas kahwin ni, bersegera pegang mas kahwin tu terus pergi bagi dekat isteri kamu. Saya nanti kata lagu tu. Maksudnya jangan duk fikir sekali nak mangkit pergi sembahyang sunat dulu, semua tu sunat. Dia segera tu lebih aula. Jadi kita pun, saya pun duk cari-cari juga dalam hadis. Ada hadis Nabi yang menyuruh kita sembahyang sunat lepas nikah. Saya tak jumpa lagi hadis yang Nabi suruh sembahyang sunat lepas nikah. Tak ada. Benarnya tak ada, tapi tak tahu orang Melayu dia belajar mana tak tahu. Kan tak? Siapa yang tikam turut ajak dia bagi lepas sembahyang, lepas akad nikah kena ada sembahyang sunat. Apa atas dasar dia nak batik sembahyang lah, apa tak tahulah, saya pun tak faham. Itu masyarakat Melayu.
Saya tak faham lah. Jadi saya nak bagi tahu, saya tak faham macam mana yang boleh jadi macam tu. Okey. Nak pula dia bersolat itu ketika waktu karahiyah. Lagi tak kena. Waktu karahiyah, macam contoh kita angkat nikah lepas asar. Macam tadi saya angkat nikah pukul 5. Lepas asar lah kan. Lepas solat asar, mana orang sembahyang asar habis lah. Sembahyang fardu asar tu dah berlangsung di Masjid Surau, habis. Jadi kita pun pi untuk majlis akad nikah. Selesai akad tu nanti akan ada di kalangan beradik-beradik ini, nanti abang dekat ngantin, pi mangkit sembahyang sunat dulu. Tu saya pun nak tegur dengan tak tegur sama banyak. Kan? Kalau tegur sekali memang jadi cacar marbah. Kan tak? Jadi tak apa kita tengok dalam kuliah lagu ni, mudah-mudahan orang tengok dalam YouTube ni, kan tak? Jadi mungkin sebagai panduan. Makna jangan buat lagi lepas tu. Lepas ni jangan buat lagi macam tu. Waktu lepas asar ni waktu karahiyah, waktu tak dibenarkan sebarang sembahyang melainkan sembahyang jenazah. Sembahyang hajat pun tak boleh. Sembahyang jenazah dengan sembahyang tahiyatul masjid, yang tu saja yang dibolehkan, disunatkan ataupun diharuskan. Lain pada tu tak ada sembahyang satu lagi boleh sembahyang wuduk. Kan lepas kita ambil sembahyang, kita boleh sembahyang sunat wuduk. Tu ada. Dia tak ada time yang ditegah. 3 lah, sembahyang sunat jenazah, sembahyang jenazah, sembahyang tadi tahiyatul masjid dengan sembahyang sunat wuduk. Lain pada tu tak ada boleh. Masalah yang saya heran tu, tak ada pun hadis menyuruh sembahyang sunat lepas akad nikah. Tak jumpa lagi hadis tu kan. Tak tahulah kok orang hak buat tu dia jumpa dah, tolong kongsi dengan saya. Kan? Mana hadis ataupun mana kata asar ke ataupun ijma' ulama ke qiyas mengatakan kena sembahyang sunat selepas akad nikah. Tak pernah jumpa lagi lah. Kalau tuan-tuan dan puan ada jumpa, boleh share dengan saya. Kok saya tak jumpa lagi hadis tu, kita boleh sama-sama diskusi ataupun berbincang. Baik. Jadi bersegera di sini dia kata, kena bersegera. Terus akad pergi bagi terus. Ada juga pasien ni depa bagi suka bagi kat ayah. Ayah kan bagi kat ayah dia lah. So ayah dia terima dulu. Tu tak kena. Dia mas kahwin ni hak mutlak pengantin perempuan. Siapa pun tak diterima. Siapa pun tak dibenarkan mengambil, melainkan lah, kalau tengok kita Arab dia kata illa, maknanya melainkan ni, illa maksudnya melainkan pengantin perempuan itu redha untuk mas kahwin itu diserah kepada wali dia ataupun ayah dia. Tengoklah siapa dia wali tu, ayah ke abang ke tok wan ke siapa-siapa. Setakat ni pengantin tak nak kata apa pun, dia pun tak mau kata apa pasal dia ingat benda tu macam tak mau nak kata apalah, sekali jadi keli pula kan. Jadi sebenarnya tak boleh. Mas kahwin tu kita memandai-mandai pergi duk ambil, pergi duk serah kat emak lah, kat ayah, tak boleh. Itu hak mutlak pengantin perempuan. Jadi beringat benda tu. Baik. Sah juga kata musannaf menangguhkan pemberian mas kahwin atau menangguhkan sebahagiannya sehingga selepas berlakunya persetubuhan. Boleh juga situasi tu yang tadi bagi semua terus sebelum bersetubuh, sebelum nak tidur bersama tu bayar siap-siap habis. Contoh kata tadi akad sebut dah mahar musamma tu sebut kata 2,000 ringgit tunai, contohnya begitu. Maka bersegera bagi tu selesai dah 2,000 serah kepada isteri dia. Maka lepas pada tu isteri, maka dia pun dengan tidak ada sebarang kita kata bantahan daripada pihak dia untuk nak memberi perkhidmatan kepada suami dia dari sudut hubungan kelamin ataupun ketaatan-ketaatan yang lain sebagai isteri. Melainkan ada hal-hal tertentu lah. Benda tu akan dibincangkan di masa nanti, di masa akan datang. Baik. Jadi kata musannaf di sini sah juga menangguhkan pemberian mas kahwin. Boleh, makna kata sah tu makna harus boleh kita tangguh atau menangguhkan sebahagiannya. Makna tangguh tu tangguh semua ataupun tangguh sebahagian. Kalau kata 2,000 bagi 1,000 dulu. Lagi 1,000 saya akan bayar ataupun abang akan bayar dekat sayang. Contohlah kan kita bahasa diri kita kat isteri gitulah. Lagi 1,000. Kan. Jadi hukum dia mengharuskan benda tu boleh. Cuma kita tak gamak lagi buat lagu itulah. Melainkan orang ada masalah.
Masalah macam mana? Masalah dia untuk kali ni punya gaji dia dan kumpul 1,000 ya. Contoh janji nak bagi 2,000, dia dan kumpul 1,000 dulu. Dia kata abang bagi 1,000 dulu sebelum bersetubuh. Kan nak selesai semua bersetubuh dah, untuk bulan depan abang bayar lagi separuh lagi apa baginya 10 apa 1,000 lagi, contohnya begitu. Boleh perbuatan tu atas redha isteri lah. Walau bagaimanapun penangguhan tersebut mestilah ditentukan tempohnya. Maknanya suami kena habaq kat isteri, gaji bulan depan abang bayar. Contoh macam tu. Tu tentu tempoh lah. Ataupun abang duk buat rolling menega ke apa ke, insya-Allah minggu depan nanti dapat duit bayaran daripada sekian-sekian orang, contohnya dia bagi tahu. Isteri pun pegang kata-kata janji suami itu. Tu tentukan tempohnya. Ini kerana mas kahwin adalah milik isteri. Nampak dah bang? Milik isteri. Dia siapa pun tak boleh ambil. Dia berhak minta disegerakan atau menangguhkannya. Nampak? Isteri ni berhak. Dia kata, abang mas kahwin tak bayar lagi, saya tak bagi badan saya. Dia boleh buat lagu tu. Tu hak dia. Kan? Cuma kita lah jadi aib tu. Tak usah timbul aib lah, maksudnya dah nama pun nak menikah, kita kena buat persiapan, kelengkapan yang cukup. Tidak nak menikah buat apa kan? Tu nama dia. Baik. Jika mas kahwin diminta supaya disegerakan. Jika makna kalau mas kahwin tu isteri minta supaya disegerakan. Isteri mempunyai hak untuk menolak persetubuhan dengan suaminya sehingga mas kahwin yang perlu disegerakan itu diterima. Nampak? Makna kalau suami bagi tak cukup, ataupun janji nak bagi tiba-tiba tak bagi, isteri berhak. Dia berhak buat apa? Dia berhak menolak ataupun menafikan pemberian khidmat dia dalam hubungan kelamin tu kepada suami. Bila mana dah bagi serah semua selesai, bolehlah nak bersama ke apa lagu mana pun boleh. Maksudnya baru baru dibenarkan oleh isteri itu untuk suami dia menggauli dia. Jika penyerahan mas kahwin dibenarkan untuk ditangguhkan, maksudnya kalau isteri kata boleh, tak apalah abang tangguh tangguh dulu tak apa, bagi separuh dulu, separuh lagi abang bayar bulan depan ataupun gaji masuk nanti, sebagai contoh. Isteri kata, maksud isteri benarkan. Isteri tidak berhak, nampak pasal isteri benarkan, nampak dia kata hak tadi isteri tak benar pun. Hak ni isteri yang kata tak apa abang. Kan? Jika penyerahan mas kahwin dibenarkan. Dibenarkan makna siapa benarkan? Isteri yang membenarkan. Isteri redha untuk ditangguhkan mahar itu kepada diri dia. Maka di sini dia kata musannif, isteri tidak berhak menolak persetubuhan dengan suaminya. Maksudnya isteri dah setuju untuk mas kahwin itu bagi separuh ataupun tangguh. Boleh faham lah? Sama ada tangguh semua ke ataupun tangguh separuh. Okey, isteri bersetuju. Jadi bila dia bersetuju, maka bila tiba, bukan nanti malam lah, tak kira lah, bila tiba saat suami berhajat untuk bersetubuh dengan dia, maka isteri tidak boleh membuat alasan untuk kata mas kahwin banyak tak habis, mana boleh nak bagi. Tak boleh. Berdosa isteri kalau buat gitu. Sebab apa? Sebab dia dah setuju daripada awal untuk mas kahwin itu ditangguhkan. Kalau dia tak setuju, dia kena habaq awal kata dia tak setuju. Dia nak, saya nak mas kahwin saya abang bayar settle, baru saya akan bagi khidmat saya. Bagi clear. Makna kalau mak kata, kalau isteri setuju, makna isteri benarkan, maka isteri tidak berhak menolak persetubuhan dengan suaminya. Maksudnya isteri kena bagi. Suami minta, isteri kena bagi. Dia tidak ada alasan untuk nak tolak. Sebab dia setuju. Ini kerana dia, yakni isteri itu rela dengan penangguhan tersebut. Nampak dia rela. Dia rela makna dia redha lah. Dengan itu, dia yakni isteri tidak ada hak untuk menolak akan persetubuhan yang suami pinta itu. Itu yang tajuk nombor 7, menyegera atau menangguhkan mas kahwin dalam beberapa situasi begitu. Situasi dalam tempohnya. Ada yang bertempoh, ada yang menangguhkan semua ataupun menangguhkan mahar itu dalam nilai yang separuh. Ini bagi siapa-siapa di kalangan tuan-tuan dan puan yang akan ada anak nak berkahwin. Jadi benda ni sebagai ilmu untuk tuan-tuan dan puan. Baik. Yang ke-8 kata musannif, mas kahwin diberikan sepenuhnya, separuh atau tidak dikenakan mas kahwin langsung. Dia ada 3 situasi di situ. Satu, mas kahwin diberikan sepenuhnya, yang biasa kita duk tengok jadi betul lah bagi
settle. Sebab tu juru nikah ataupun naib qadi ni, sebelum dia nak mulakan majlis akad, dia mesti kena make sure dulu, kena pastikan dulu. Dia akan tanya mas kahwin berapa, dekat dia pun ada borang dah. Apa ni, bukan borang, surat nikah. Dia tengok dah, mas kahwin 2,000. Dia tanya mas kahwin berapa, dia tanya tu untuk kepastian. Contoh nama lelaki-lelaki tu katalah Muhammad Faizal contohnya. Faizal, mas kahwin kamu berapa? Mas kahwin saya 2,500. Dia pun tengok balik, betul, sini pun tulis 2,500. Saya biasa jadi dia abang lain tulis lain. Tu biasa dan tak terkejut pun. Pasal apa? Kadang-kadang salah tulis, sama ada pihak pejabat agama salah tulis ataupun mereka salah bincang-bincang tulis dalam borang tu tak betul pun ada juga. Tapi tak ada masalah, benda tu tak terlalu ni tu sangat. Tapi walaupun tidak ada masalah, tapi tidak boleh diabaikan untuk bersoal jawab dalam hal tu. Maksudnya saya kena tanya dulu untuk memastikan, mas kahwin kamu berapa Faizal? Contoh nama Faizal lah, tidak ada kena-mengena sama ada yang hidup ataupun yang mati. Drama pula kan nak pinjam nama lah, siapa nama Faizal tu minta maaf lah no. Jadi dia kata mas kahwin saya 2,500. Kita pun tengok-tengok, ni 3,000. Pasal apa lah ni tulis 3,000, yang kamu janji nak bagi 2,500. Dia pun terkejut. Saya hari tu habaq dekat tunang saya. Dia fikir tunang saya tak nikah kan. Kata nak bagi 2,500, ni macam nak tulis 3,000. Mungkin silap kot, tak ada masalah. Kita tanya balik kat tunang dia, nama contoh nama apa, nama Asmah contohnya. Asmah, betul ke bakal suami kamu janji nak bagi 2,500? Dia kata betul. Ni macam nak tulis 3,000 ni, mungkin apa typing error barangkali. Tak apa, tu tak ada masalah sebab dua-dua abang setuju. Isteri pengantin perempuan pun kata 2,500, pengantin lelaki pun kata 2,500. Maknanya dua-dua tu tally dah elok, maka kita buat correction saja pada dokumen. Potong tulis 2,500. Tu tak ada masalah. Cuma takut jadi perbalahan. Kan? Itu kita tak mau. Sebab tu barang perlu mana-mana juru nikah ni dia kena buat satu kepastian dulu sebelum majlis akad tu berlangsung. Maka dia kena tengok mas kahwin berapa, hantaran belanja ada ke tak ada. Ada setengah dia tak bagi. Dia bagi mas kahwin 12,000. Dia kata hantaran lantulah mas kahwin. Ada juga passion tu. Kan tak? Masing-masing orang tak sama cara. Lepas tu dia ada lagi pemberian lain. Pemberian lain ni contoh macam mana? Nak bagi sebetul cincin ke, tu yang orang Melayu punya style tu. Batik semayang. Kan? Kononnya batik semayang. Okey, kalau hang tak sorong cincin memang batal buat semayang dah. Kalau tak batal macam mana dia nak nikah? Tapi adab Melayu saya pun tak faham macam mana perkataan tu boleh timbul mai batal semayang tu. Kalau hang tak sorong cincin ke hang tak bagi apa pun tetap pergi tempuh dia batal semayang lah. Ya, sejak kalau nak boleh nikah macam mana kalau tak batal semayang? Jadi adab Melayu gitu. Baik. Lagi tengok dia kata perbincangan sebelum ini menyatakan suami wajib memberikan mas kahwin kepada isteri setelah berlakunya akad nikah yang sah. Perbincangan sebelum ini makna yang tajuk lepas lah. Mengatakan suami wajib memberikan mas kahwin kepada isteri setelah berlakunya akad nikah yang sah. Tajuk atas kita baca tu bagi segera. Sekarang kita akan membincangkan keadaan yang menjadikan suami mesti memberikan kesemua mas kahwin kepada isterinya atau separuh ataupun tidak dikenakan bayaran mas kahwin. Dan 3 situasi di sini. Yang pertama, dia kata suami wajib memberikan keseluruhan mas kahwin. Wajib atas dasar apa? Tengok kata musannif, terdapat 2 keadaan yang mana suami wajib memberikan semua mas kahwin kepada isterinya. 2 keadaan. Keadaan pertama macam mana? Iaitu apabila suami telah menyetubuhi isterinya. Kan nak menikah malam pertama bermulalah persetubuhan pertama untuk isteri itu, maka suami lepas pada setubuh tu dia wajib kena bayar bagi habis. Itu situasi yang pertama, suami wajib kena bayar mas kahwin bagi selesai. Suami wajib memberikan semua mas kahwin sama ada persetubuhan itu dalam keadaan halal seperti persetubuhan semasa isterinya suci daripada haid ataupun persetubuhan dalam keadaan haram iaitu semasa isterinya berada dalam keadaan haid. Boleh faham tak ni? Tak kira lah dia setubuh tu isteri dia dalam keadaan haid ke tidak ada haid, tapi bila berlakunya persetubuhan sama ada yang halal ataupun haram. Halal haram tu berarti yang dibenarkan syarak ataupun tidak dibenarkan syarak. Yang dibenarkan syarak artinya persetubuhan dalam keadaan suci. Isteri itu suci daripada haid dan nifas. Yang diharamkan ataupun ditegah iaitu persetubuhan yang berlaku ketika mana isteri dalam keadaan haid, keadaan tidak suci. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tahu manusia ni
Walaupun benda tu ditegah tapi dia faham mana? Walaupun ditegah, dia tonyoh ke apa agak. Nak dia mai satu keadaan tu dihilang pertimbangan iman, maka dia tonyoh juga. Perbuatan tu berdosa, haram. Jadi dia perlu bertaubat, perlu minta ampun pada Allah dan tidak lagi diulangi perbuatan demikian. Pasal apa Allah Ta'ala halang ataupun haramkan kita orang lelaki ataupun suami ni bersetubuh isteri dalam keadaan haid? Kita boleh fikir secara fizik dan biologi dia. Logik kenapa kita boleh fikir. Darah haid ni darah kotor. Sebab tu tak boleh kita bersetubuh isteri ketika waktu darah haid. Tak boleh. Darah kotor tu dia masuk dalam saluran kita punya saluran zakar kita, boleh menyebabkan kena penyakit prostat. Kan? Prostat ke prostate ke? Lebih kurang itulah. Ataupun penyakit siflis. Itu antara perkara yang ditegah. Sebab tu syarak tak bagi perbuatan bersetubuh ketika waktu haid, sebab darah tu kotor. Darah tu ada, darah memang sifat dia najis dah. Darah tu sebenarnya, kalau kata bukan kerana darah haid pun, memang darah ni darah. Tak kira lah darah apa, darah luka kena pisau ke apa, kena pakaian kita, memang darah tu dia najis. Bersifat kan mutawassitah. Okey, najis pertengahan. Tapi bila kata darah haid, lebih bertambah kotornya najis itu. Darah tu Baik. Di sini dia kata walaupun bersetubuh tu berlaku dalam keadaan halal ataupun haram, tetap mahar itu ataupun mas kahwin itu hendaklah diberi dengan sepenuhnya kepada isteri. Itu pertama punya keadaan. Sebaik sahaja suami menyetubuhi isterinya, dia yakni suami itu diwajibkan membayar keseluruhan mas kahwin, kerana ia yakni suami kerana ia yakni isteri telah memenuhi syarat perkahwinan diadakan, iaitu untuk istimta'. Apa itu istimta'? Iaitu merasai kelazatan dengan bersetubuh. Istimta'. Istimta' makna seronok-seronok. Lazatnya hubungan kelamin itu. Makna dia berasa dah. Bila dia rasa, artinya isteri dah bagi perkhidmatan untuk dia kita panggil berpengalaman untuk beristimta' ataupun bersetubuh tu, maka suami wajib kena bayar segera mas kahwin kepada isteri dia. Dengan itu dia yakni suami mesti memberikan bayaran timbal balas terhadap apa yang diperolehinya, yakni persetubuhan tu. Makna dia dah dapat dah macam mana rasa kesedapan bersetubuh dengan isteri dia, maka wajib dia suami itu kena bayar penuh nilai mas kahwin yang telah disebut dalam lafaz akad dia masa dia menikah hari itu ni. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 24, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Sadaqallahul azim, yang bermaksud kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya, iaitu setelah menjadi isteri kamu lah, makna kata menikmati itu bersetubuhlah. Maka berikanlah kepada mereka upahnya, kata Allah. Upahnya tu maksudnya sini yakni mas kahwinnya dengan sempurna. Sempurna tu dengan cara yang penuh. Tak boleh separuh-separuh, kena bagi penuh. Pasal apa? Pasal suami dah dapat, orang kata apa? Kelazatan istimta' dalam hubungan kelamin, maka dia kena bagi penuh. Mas kahwin berapa yang dia janji nak bagi tu. Maksud kataan kamu nikmati percampuran dengannya, apa maksud kenyataan itu dalam ayat ini? Dalam ayat di atas ialah bersetubuh dan merasai kelazatan dengan bersetubuh. Dia ada dua keadaan tuan-puan. Bersetubuh satu, yang kedua merasai kelazatan bersetubuh. Boleh faham tak? Walaupun kita semua ada pengalaman, tapi kita kena tahu ni ilmu. Bersetubuh situasi dia lain, merasai kelazatan situasi dia lain. Sebab tu syarak dia buat pecah gitu. Bersetubuh ni kalau tak lazat pun setubuh juga. Contoh macam mana? Bertemunya dua khitan anak Adam. Kemaluan suami masuk sekadar hasyafah ke dalam farash, maka itu telah dikira bersetubuh walaupun air mani tak keluar. Tu setubuh. Walaupun tak rasa lazat. Ngana lagu ayam pun. Nak kena sebut kat tu. Kan? Lagu ayam. Cek habis. Lazat tak? Tak apa nak lazat, tapi kira tetap bersetubuh juga. Sebaliknya bersetubuh dan merasai kelazatan. Syarat dia kena merasai kelazatan. Artinya merasai kelazatan macam mana? Artinya kita sampai climax.
kan, climax, ataupun bahasa Arab dia kata sampai inzal. Inzal makna climax, nak sampai puncak dah, kan. Okey, sampai keadaan tu. Makulah maksudnya ketika itu suami wajib membayar mas kahwin dengan sepenuh jumlah yang telah dijanjikan tu. Baik. Maksud upahnya yang dinyatakan dalam Quran tu yakni mas kahwin lah. Mas kahwin dinamakan upah di sini kerana suami mesti membayar sesuatu sebagai balasan kepada faedah yang telah diperolehinya, iaitu bersetubuh itulah. Suami dah dapat, maka suami wajib bayar. Faedah yang dapati ialah bersetubuh dan kelazatannya. Nampak? Bersetubuh mesti dengan kelazatannya. Artinya kalau bersetubuh tak lazat, tu dia kena bincang lain. Kan ada perbincangan yang lebih mendalam di situ. Suami kata, saya memang bersetubuh Ustaz dengan dia, tapi saya tak dapat kepuasan. Tu kena pergi bawa ke mahkamah bincangan tu. Dia lebih panjang lebar tu. Hakim akan tanya, pasal apa jadi macam tu? Dia akan adalah urusan medical check up lah, apa semua akan timbul lah di situ. Mungkin ada masalah dari sudut kelemahan apa kalau mana kan. Tu. Dia mesti setubuh dan rasa lazat. Artinya bersetubuh sehingga climax, bersetubuh sehingga inzal, sehingga puas. Mudah faham gitu. Lagi tak jadi mata putih, tak dikira climax. Boleh tak tu? Macam nampak lena. Okey kita bagi sikit satu jarum, bagi celak sikit mata. Minta maaf tuan-tuan, ni bukan nak lolang apa, tak ada. Okey. Habis lagi tengok dia kata dari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, mana-mana lelaki yang mengahwini seorang perempuan lalu dia menyentuhnya, menyentuh maksudnya bersetubuh, maka dia wajib membayar mas kahwinnya dengan sempurna. Ni kata Sayyidina Umar. Hadis yang ni ataupun kenyataan Sayyidina Umar ini riwayat daripada Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Riwayat Malik itu makna Malik merujuk kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, ataupun Imam Malik bin Anas kan rahimahullahu taala, yang dalam kitab karangan beliau, kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ni kitab fiqh yang Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menghafal dia word by word. Kitab Muwatta ni tebal tuan-tuan. Kitab Imam mazhab Maliki. Kan Imam Malik tu tok guru Imam Syafi'i, imam mazhab kita. Okey, tebal kitab Muwatta tu. Imam Syafi'i dia mengapai. Dia mengapai sebelah, dia tutup sebelah. Pasal Imam Syafi'i ni kehebatan dia, ingatan dia kuat. Kalau dia tengok dua-dua nak masuk. Jadi tutup sebelah dulu. Hafal sebelah, lepas tu buka sebelah. Dalam catatan sejarah menceritakan begitu. Kitab Imam Malik, kitab Al-Muwatta, dalam kitab bab nikah, bab hadis-hadis mengenai mas kahwin dan sifat malu. Hadis jilid yang kedua, muka surat 526. Saya pun tak pernah tengok lagu mana rupa kitab Al-Muwatta tu. Yang pasti kitab tu terbaik. Baik. Kedua, tadi kenyataan kedua maksudnya situasi pertama tu yang kata suami kena bayar penuh sebab dah bersetubuh, sama ada halal ataupun haram, tapi dah dapat kelazatan inzal, dah istimta', maka suami kena bayar penuh. Ni situasi kedua. Situasi kedua iaitu yakni merujuk kepada suami yang wajib memberi mas kahwin dengan sepenuhnya itulah. Salah seorang daripada suami atau isteri meninggal dunia, sama ada sebelum berlakunya persetubuhan atau selepasnya. Lagu mana tu? Mana salah seorang tu, suami ataupun isteri meninggal dunia, sama ada sebelum berlakunya persetubuhan atau selepas berlakunya persetubuhan. Jadi sama ada begitu punya keadaan. Macam mana kata Musannaf, dalilnya ialah ijma' para sahabat radhiyallahu anhum wa arda. Ada dua situasi di situ. Nombor dua, suami memberikan separuh mas kahwin. Sama ada suami memberi separuh mas kahwin, terdapat satu keadaan suami hanya perlu menjelaskan separuh sahaja daripada mas kahwin itu. Sebab berlaku situasi itu, dan terubah salah seorang meninggal. Sama ada meninggal itu dan setubuh ke, tak dan setubuh ke, itu cerita lain. Tapi siapa yang meninggal, kira contoh katanya suami meninggal, jadi isteri ni nak dapat mana mas kahwin suami dia meninggal, waris si mati itu, waris suami lah. Siapa dia? Mak ayah dia ke, wali dia ke, ataupun mak ayah dia kan, waris dia. Mereka ni lah kena bagi mas kahwin dekat isteri ni ataupun menantu ni, contohnya begitu. Kalau isteri pula meninggal, siapa nak bagi pula? Sama jugalah situasi itu. Wali kepada
isteri itu, artinya ayah ataupun siapa-siapa yang bertanggungjawab kepada si pengantin perempuan ni, dia inilah kena bagi separuh nilai jumlah mas kahwin setelah sebab meninggal. Boleh nampak no? Itu situasi yang pertama. Seterusnya, suami menceraikan isterinya selepas akad nikah yang sahih dan mas kahwin disebutkan dengan jelas. Ni nikah tak ada nak buat apa lagi, bercerai. Walaupun menikah dengan cara yang elok. Penceraian berlaku sebelum suami menyetubuhi isterinya. Tak ada nak bersetubuh, bercerai pula. Ada tang mana tak kena, bergaduh. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 237. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan jika kamu menceraikan mereka, yakni isteri itu, sebelum kamu menyentuhnya, yakni bersetubuh dengan mereka, isteri itu, padahal kamu telah menetapkan qadar mas kahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh daripada mas kahwin yang kamu telah tetapkan itu. Nampak? Ini dia kata mahar musamma, mahar yang telah disebut dalam akad. Aku terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kahwin RM2,000, contoh gitu. Tunai. Tiba-tiba tak ada nak bersama lagi, adalah masalah yang Allah nak uji rumah tangga tu, duk esok bercerai, contohnya begitu. Duk esok bercerai, ataupun tak duk esok pun, mungkin selang beberapa minggu bercerai. Saya pernah ambil kes 3 bulan, nikah baru 3 bulan bercerai. Kan? Jadi saya tanya, kamu sempat bersetubuh ataupun tak sempat? Dia kata sempat. Sempat tak apa. Okey kan? 3 bulan makna dah lah. Walaupun sekali dia kena, makna di situ dia wajib, suami itu kena bagi mahar kahwin yang penuh. Kan? Sebab dah bersetubuh. Ini isu dia kalau sebaliknya, tak sempat bersetubuh, tiba-tiba bercerai. Maka isteri berhak terima separuh daripada jumlah mas kahwin yang telah disebut dalam akad. Kalau sebut 2,000, makna dapat 1,000. Kalau mas kahwin dia 500, dapatlah 200,500. Itulah contohnya. Baik. Yang ketiga pula situasi dia, suami tidak perlu memberikan mas kahwin. Yang ni tak sah ni, yang kata beri separuh kan. Yang kata bagi penuh tu habis dah. Yang kedua tu bagi separuh. Kalau bagi separuh tu dengan situasi begitulah. Suami tak ada nak bersetubuh dengan isteri, lepas tu bercerai. Jadi isteri tetap dapat dengan separuh nilai dia. Yang ketiga, situasi yang terakhir, iaitu suami tidak perlu memberikan mas kahwin. Tak payah bagi buang sekupang pun kepada isteri dia. Pasal apa keadaan begitu? Kata musannif di sini, suami tidak perlu memberikan mas kahwin jika isteri berpisah dengan suaminya sebelum berlakunya persetubuhan. Satu. Dan ia, yakni isteri itu ia maksudnya perceraian tu berlaku disebabkan isteri. Isteri yang nak bercerai. Seperti mana contohnya isteri memeluk Islam yang menyebabkan perkahwinan itu terfasakh. Maknanya macam mana ni? Isteri seperti isteri memeluk Islam yang menyebabkan perkahwinan itu terfasakh. Macam mana situasi ini? Saya pun tak faham ni. Begitu juga jika dia murtad. Ini kita faham lah. Begitu juga dia murtad. Kalau dia murtad tu, maknanya kita jelas lah isteri itu murtad atau meminta fasakh disebabkan kecacatan suami, atau suami memfasahkannya perkahwinan kerana kecacatannya isteri. Itu kita faham. Maksudnya begitu juga jika dia murtad, maknanya isteri itu murtad. Nikah tak ada lagi bersetubuh, tiba-tiba adalah berlaku masalah, kalau gimana kita pun tak tahu, Allahu alam, maka menyebabkan isteri itu jatuh, jadi bukan jatuh kafir lah, murtad. Di situ punya keadaan, maka suami tak wajib walaupun sesin bagi kepada isteri itu mas kahwin. Pertama, dia tak ada bersetubuh. Yang kedua, pasal dia murtad. Yang satu lagi punya situasi, kata musannif di sini, atau yakni meminta, atau yakni isteri itu meminta fasakh. Isteri ini minta fasakh kepada hakim. Sebab apa? Disebabkan kecacatan suami. Contoh, menikah jenis dalam Facebook ni tak kenal muka. Menikah jumpa-jumpa, alamak, tak serupa yang dia gambarkan. Kecacatan contohnya kan, ketot kan contohnya, atau apa sajalah yang isteri tak puas hati, maka dia pun boleh minta fasakh kepada
pihak mahkamah. Nah, maka di situ tapi bersetubuh tak ada berlaku, maka di situ juga hakim akan putuskan bahawasanya isteri itu tak layak untuk nak menerima apa-apa sebarang mas kahwin kepada oleh daripada suami dia. Sebab dia yang minta fasah. Atau suami memfasahkan perkahwinan kerana kecacatannya yang isteri. Pun serupa juga, suami ada hak, dia minta fasah kepada hakim untuk tak mau duduk sekali. Pasal apa? Isteri ni mohong contohnya. Dia kata dia lagu tu lagu ni, walaupun dia bagi gambar lain, padahal dia betul-betul lagu lain. Maknanya dia telah menipu dalam apa nama kita panggil urusan untuk apa nama daripada start pada minang lah apa semua tu, dia menipu, tak dapat, maksudnya dia tak nyatakan perkara sebenar. Dia tu macam mana? Jadi suami tengok sebenar, dia kata tak boleh. Hak ni anak aku kena tipu. Maknanya bila kena tipu, suami boleh pergi kepada hakim untuk memfasahkan perkahwinan sebab kecacatan isterinya. Banyaklah perbincangan tuan-puan. Kalau tengok kitab yang lebih besar, kitab I'anatul Talibin ke, kitab apa Allahumma salli ala Muhammad, kitab Fathul Qarib ke, ataupun kitab apa lagi, kitab Iqna' ke, dia bincang dengan lebih mendalam. Yang kata kecacatan tu cacat yang macam mana? Banyak perbincangan dia. Cacat dari sudut kemaluan pun ada cacat. Nah, kemaluan isteri itu terpalam dengan ketulan daging ataupun terpalam dengan ketumbuhan tulang. Ada kitab dia apa nama terang dengan detail. Yang kata cacat ni bukan maksud cacat tu tangan tak ada sebelah ke apa, itu cerita lain. Dia ada tengok kecacatan yang macam mana yang syarak benarkan berlakunya perceraian tu. Dia ada ambil kira. Contohnya gila pun boleh dikira sebagai cacat. Nah, suami tidak merdeka mana dia gila. Rupanya hak dalam tu abang orang lain. Keluar main betul tu rupanya gila. Jadi isteri ada hak minta apa nama fasah kepada hakim. Sebaliknya begitu juga. Isteri kata dia lagu tu lagu ni, tengok rupanya dia ni ada penyakit mental, ada gila si isteri ni. Maka suami pun tak puas hati sebab dia tertipu. Maka dia boleh pergi minta fasah kepada hakim. Itu. Kalau dia cerai tanpa kebenaran mahkamah, dia kena denda pula. Sebab tu para suami sekalian, kalau kata nak bercerai, ni wa na'udzubillah lah, kalau nak bercerai, cerita bukan nak minta cerai, contoh nak abang dari segi hukum, kalau nak bercerai jangan bercerai luar mahkamah, kena denda. Nah, maksimum 1,000. Jadi nak bercerai kena bercerai di mahkamah. Hakim yang akan buat penilaian dulu, akan buat timbang tara dulu, relevan ke tak relevan untuk isu itu sampai nak kena bercerai. Kalau tak relevan, hakim tak akan benarkan. Itu cerita dia. Habis. Semua keadaan di atas menyebabkan mas kahwin tidak perlu diberikan kepada isterinya, kerana dia tidak perlu diberikan kerana isterinya penyebab kepada terungkainya ikatan perkahwinan mereka dan berlaku berdasarkan pilihannya isteri. Maknanya isteri yang minta nak bercerai, bukan suami yang minta. Maka isteri tak berhak untuk dapat mas kahwin. Dia telah menghilangkan hak suami untuk menyetubuhinya. Maksudnya dia yang menyebabkan suami tak dapat nak bersubuh, hilang hak. Dengan itu hilang haknya untuk mendapat mas kahwin. Maknanya dia buat leceh suami tak dapat bersubuh, maka dia pun tak akan juga dapat mas kahwin yang dia mendambakan. Contoh mas kahwin tu sekian banyak, yang nilai je banyak, semua jadi mimpi indah di siang hari lah maksudnya. Ibarat dia tu. Sebab apa? Dia yang sendiri buat masalah. Ini situasi kalau dia sendiri buat masalah. Itu pun semua kes-kes tuan-tuan, isu-isu macam ni, dia tak cukup dengan kita mengaji saja. Kalau kita mengaji tak faham, kalau berlakunya situasi ini kepada diri kita, dalam keluarga kita dan sebagainya, kita perlu dapat rojokkan di mahkamah. Okey, kita mengaji mungkin kita tak faham, kita dengar huraian yang tak apa jelas barangkali, kita kena pergi ke mahkamah. Hakim yang akan terang bagi jelas situasi dia macam ni. Ataupun kita ambil lawyer kan untuk urusan macam ni. Itulah sedikit sebanyak kuliah kita pada malam ni dengan masa yang terhad ni. InsyaAllah kita tangguh dulu lah pada ayat itu. InsyaAllah kita sambung lagi pada nombor 9 di masa akan datang berkenaan dengan mahar mithil. Mahar mithil. Apa itu mahar mithil? InsyaAllah dia akan terang dengan detail apa itu mahar mithil dan macam mana situasi ini dikatakan mahar mithil. Mahar mithil ni apa dia, dan apa dia mahar musamma. Musamma ni makna mahar yang telah tersebut dalam akad, yang telah disebut. Maksudnya biasa yang kita duk dengar lagi tu lah, orang duk menikah sebut dengan mas kahwinnya RM2,000 contohnya. Itu dia panggil mahar musamma. Mahar itu memang pengantin perempuan yang letak sendiri.
mahar musamma nama dia. Biasanya kita lalana ni pun berlakunya akad nikah ni berlaku dengan kebanyakannya berlaku dengan mahar musamma, iaitu mahar yang ditetapkan oleh si isteri atas persetujuan suami. Itu. Kalau mahar mithil ni dia tidak begitu. Mahar mithil dia berlaku dengan sebab jumlah mahar itu isteri dia tak letak, tapi dia mengambil jumlah yang seumpama dengan adik-beradik dia yang pernah menikah sebelum tu. Itu dia panggil mahar musamma. InsyaAllah nanti kita akan tengok tajuk ni pada lagi akan datang insyaAllah. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاء خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.